Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami ingin membentangkan iaitu yang bertajuk peranan takaful dalam perancangan kewangan Islam. Okey. Ahli kumpulan kami iaitu terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu yang pertama Fatihatun Nawar binti Muhammad Wazir, nombor kad matrik di 193 12157. Dan yang kedua iaitu Nur Fahana Barkis binti Jumazi, nombor kad matrik di 193 12347. Dan yang ketiga iaitu Humairah binti Tariq, nombor matriknya di 193 12018. Dan iaitu yang terakhir, yang keempat, yang bernama Nusratina Atira Abdul Aziz, nombor kad matrik di 193 11910. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humairah binti Tariq, nombor matrik di 1931-2018. Tajuk kumpulan kami ialah peranan takaful dalam perancangan kewangan Islam. Seterusnya saya akan mulakan dengan pendahuluan. Setiap individu tanpa mengira agama apapun yang mereka anuti pasti akan berusaha untuk mengelakkan diri mereka daripada ditimpa sebarang musibah seperti kerugian, kemalangan dan kesusahan. Kesedaran tentang hal ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan dalam kehidupan seharian dan sebagai persediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan di masa hadapan. Maka perkhidmatan insurans dilihat mampu memenuhi keperluan masyarakat kini. Hal ini demikian kerana insurans bukan sahaja memberi jaminan perlindungan kepada keselamatan diri dan keluarga, malah turut menawarkan perlindungan dalam sektor perniagaan dan banyak lagi. Kini industri insurans semakin berkembang maju di negara Malaysia. Bukan sahaja syarikat insurans konvensional, malah insurans Islam takaful juga semakin berleluasa. Hal ini menunjukkan orang awam menyedari tentang kepentingan insurans dan mereka memerlukan perlindungan. Di Malaysia khususnya sektor insurans Islamik maupun konvensional berkembang bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Kedua-kedua jenis insurans ini sememangnya berbeza dan masing-masing menawarkan perkhidmatan yang tersendiri. Seterusnya saya akan berikan kepada presenter yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fahana Barkis binti Jumazi, nombor matrik di 193 12347. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang definisi takaful. So, perkataan takaful berasal dari kata bahasa Arab iaitu kafalah yang bermaksud menjaga atau menjamin keperluan seseorang. Oleh itu, takaful ditakrifkan sebagai permuafakatan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang bersetuju untuk saling jamin-menjamin antara satu sama lain sekiranya berlaku kerugian disebabkan ditimpa bencana atau musibah. Selain itu, jaminan bersama yang menjadi nadi dalam konsep takaful boleh diterjemahkan dalam mengendalikan operasi perniagaan atau transaksi komersial di sektor tijari atau sektor swasta sebagai salah satu pemain kewangan Islam dalam pasaran ekonomi. So dengan cara ini, seperti perbankan, takaful boleh menjadi alternatif kepada insurans konvensional. So di bawah sektor tajari, orang ramai sebagai pengguna mempunyai hak untuk memilih jenis produk dan perkhidmatan yang sesuai dengan kehendak dan keperluan mereka. Okey, seterusnya adalah berkenaan konsep takaful. Terbahagi kepada tiga iaitu mudharabah, tabaruk dan wakalah. Untuk mudharabah iaitu berkongsi keuntungan. Mudharabah ni boleh ditakrifkan sebagai kontrak perkongsian keuntungan komersial di antara pembekal atau penyedia dana dan usahawan yang menjalankan usaha perniagaan. Mudharabah ni adalah permuafakatan berkongsi keuntungan di mana satu pihak yang dikenali sebagai sahibul mal iaitu peserta menyediakan semua modal perniagaan. Pihak yang satu lagi iaitu dikenali sebagai al-mudharib atau usahawan ataupun dikenali sebagai pengendali takaful yang tidak memiliki modal tetapi memiliki kepakaran untuk mengendalikan perniagaan.
Semua keuntungan daripada usaha niaga ini akan dikongsi di antara kedua-dua pihak berdasarkan nisbah yang dipersetujui. Seumpamanya 50 nisbah 50 atau 60 nisbah 40 atau apa sahaja yang dipersetujui bersama. Yang kedua adalah tabaruk. Tabaruk adalah perkataan Arab yang bermaksud derma atau hadiah. Tabaruk tabaruk ialah di mana peserta bersetuju untuk melepaskan semua bahagian atau sebahagian derma atau sumbangan bagi membolehkan ia memenuhi tanggungjawab saling membantu dan saling menjamin. So dalam kontrak takaful, apa yang dimaksudkan dengan tabaruk ialah sejumlah tertentu derma ikhlas yang dibuat oleh peserta bagi tujuan yang tertentu seperti yang dinyatakan dalam perjanjian atas semangat persaudaraan dan saling bekerjasama. So dana ini akan digunakan untuk membantu ahli yang ditimpa kesusahan. Yang ketiga adalah wakalah. Istilah wakalah dalam bahasa Arab artinya wakil atau agensi. Oleh itu, di bawah struktur agensi, wakalah ialah hubungan agensi yang dipersetujui bersama di antara dua pihak untuk menjalankan aktiviti perniagaan tertentu. Berdasarkan permis ini, model yang menggambarkan satu perjanjian agensi antara pengendali yang bertindak sebagai ejen atau wakil kepada peserta yang bertindak sebagai prinsipal. Prinsipal di sini kita dikenali sebagai mewakil untuk menguruskan penglibatan peserta dalam pelbagai produk takaful yang disediakan oleh pengendali. So, sebagai balasan kepada perkhidmatan agensi yang diberi, pengendali dibenarkan untuk mengenakan bayaran di bawah perjanjian tersebut. Fee atau kita panggil yuran perkhidmatan dibayar dari dana sumbangan takaful yang didermakan oleh peserta. Jadi di bawah model ini, perbelanjaan pengurusan boleh dikenakan kepada dana takaful sebagai bayaran pendahuluan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sedatina Atira Abdul Aziz. Nombor kad metik saya di 193-11910. So, untuk next pembentangan, hari ini saya ingin membentangkan iaitu peranan takaful dalam perancangan kewangan Islam. Okey, pertama sekali saya ingin menerangkan iaitu bahawa takaful ini mempunyai prinsip asas yang sama. Tetapi takaful ini insurans ini lebih baik daripada takaful kerana tujuan insurans ni untuk memenuhi keperluan produk mengikut peraturan yang digariskan oleh patuh syariah lah. So yang kedua, tujuan takaful ni juga adalah untuk perlindungan lah. So konsep perlindungan ni merujuk kepada perlindungan dari musibah yang tidak dijangka oleh peserta. Kiranya macam perlindungan ni kiranya macam perkara yang kita tidak jangka lah apa yang akan berlaku macam tu. So seterusnya terdapat 4 tujuan takaful dalam perlindungan. So antaranya yang pertama itu melindungi simpanan dari kebocoran disebabkan penyakit kritikal atau musibah penyakit. Maksudnya ke sini tujuan takaful ini juga dapat melindungi kita punya simpanan lah daripada kebocoran disebabkan penyakit kritikal lah, tak kisahlah penyakit yang serius lah orang kata. So yang kedua, takaful ni juga bukanlah hanya semata-mata perlindungan untuk peserta saja. Malahan dengan itu diorang menginfakkan kewangan
supaya dapat membantu insan lain yang lebih memerlukan ketika ditimpa sebarang musibah lah. So maksudnya kat sini takaful ni juga bukan saja untuk perlindungan individu saja, malah diorang ni juga dapat menginfakkan kewangan lah, kiranya macam diorang dapat menerima kewangan untuk membantu individu lain yang lebih memerlukan kewangan lah untuk menyelesaikan sebarang musibah yang diorang hadapi lah. And then yang ketiga, hilang upaya kekal boleh terjadinya akibat kemalangan dan juga pelbagai penyakit. So maksudnya kat sini hilang upaya kekal ni juga boleh terjadi akibat sebarang kemalangan dan juga pelbagai penyakit lah, tak kisahlah penyakit kritikal ataupun tidak. Okay. Dan yang keempat, education plan ni juga untuk anak-anak mereka juga supaya boleh dilakukan di bawah plan takaful. So kat sini plan takaful ni juga boleh membantu anak-anak mereka untuk mengambil education plan ni lah, supaya supaya anak-anak mereka tu lebih terjamin lah pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihatun Nawar binti Muhammad Wazir. Nombor metrik di 193-12157. Baik, saya akan menerangkan tentang takaful am. Takaful am ni merupakan satu bentuk pengurusan risiko yang mematuhi undang-undang syariah berdasarkan prinsip perkongsian risiko untuk melindungi peserta daripada mengalami kerugian kewangan, liability atau kecederaan akibat berikutan dengan kemalangan ataupun musibah kepada harta, aset ataupun orang. Seterusnya ialah kategori takaful am. Yang pertama ialah perniagaan motor dan perniagaan bukan motor. Perniagaan motor ni merupakan perlindungan, iaitu menyediakan perlindungan kepada peserta terhadap kerugian ataupun kerosakan ke atas kecederaan kenderaan akibat kebakaran, kecurian ataupun kemalangan. Seterusnya, jenis kenderaan yang dilindungi di bawah takaful motor ini ialah kenderaan persendirian, kenderaan perdagangan dan motosikal. Seterusnya, perniagaan bukan motor. Ianya terdiri daripada 3 jenis takaful, iaitu takaful kebakaran, takaful pelbagai dan takaful marine. Okay, seterusnya ialah pergi kepada takaful hayat. Takaful hayat ini merupakan kombinasi perlindungan dan tabungan jangka panjang yang kebiasaannya melebihi tempoh setahun. Ianya meliputi kematian dalam tempoh polisi, penyakit atau hilang upaya, kekal dan pendapatan tetap ketika persaraan. Okay, peserta boleh memilih cara pembayaran sama ada melalui caruman bulanan, suku tahunan, setengah tahunan ataupun tahunan. Okay. Antara produk utama takaful hayat ni ialah plan keluarga biasa, itu gada janji, kesihatan, pendidikan dan rider. Seterusnya ialah plan annuity, iaitu pendapatan tetap ketika persaraan, dan plan berkaitan pelaburan Persatuan Takaful Malaysia. Biasanya apabila menyertai takaful keluarga, peserta akan mencarum sejumlah wang ke dalam dana takaful. Peserta akan memeterai perjanjian ataupun akad bagi sebahagian daripada caruman anda sebagai caruman, itu penyertaan tabarruk, dan sebahagian lagi sebagai simpanan dan pelaburan. Sekian sahaja dari saya. Dan yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulannya, kewujudan takaful dan insurans di Malaysia merupakan salah satu sektor yang menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara selain menjadi jaminan kepada peserta untuk mendapatkan pampasan dan bantuan ketika ditimpa musibah dan malapetaka. Walaupun insurans dan takaful kelihatan seakan-akan sama, namun terdapat perbezaan yang besar di antara takaful ikhlas dan MCIS Zurich Insurance, sama ada dari segi konsep, amalan dan pelaburan yang dijalankan oleh kedua-dua syarikat yang menawarkan insurans dan takaful. Perbezaan ini amat penting bagi umat Islam agar tidak terjebak dalam insurans konvensional yang telah dikuatkuasakan sebagai haram kerana mengandungi unsur-unsur gharar, perjudian dan riba. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.